Wallahu ya'lamu. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Dan kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Allah lah paling tahu. Jadi cukuplah. Cukup. Kita je yang rasa tak cukup. Sebenarnya cukup. Jika kita beriman dengan firman Allah ini. Ia sudah cukup kuat sebenarnya untuk menjawab segala persoalan dalam hidup kita. Kenapa aku? Kenapa keadaan begini? Kenapa awak buat saya macam ni? Kenapa sampai hati begini? Kenapa awak buat kesalahan saya kena tanggung? Kenapa awak buat keputusan salah? Kenapa awak buat tindakan salah? Kenapa aku terima? Kenapa aku ikut je? Kenapa aku kena tipu? Kenapa aku kena scammer? Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, banyak kan situasi yang membuatkan kita rasa menyesali perbuatan dan perkataan kita, menyesali sesuatu pertemuan. Banyak kan situasi yang mana kita tak boleh nak kontrol pun. Kita mungkin boleh kontrol diri kita, tapi banyak keadaan kita pun tak boleh kontrol diri kita. Dan kita tak boleh pun nak kontrol orang lain. Apa yang dia fikir, apa yang bertindak, apa yang dia rasa, apa yang dia tulis, apa yang dia cakap. Kita tak mampu sedikit pun. Kita tak boleh kontrol anak-anak, suami, orang keliling. Bahkan kita selalu hilang kawalan diri sendiri. Kadang kita sendiri tak faham apa yang kita buat. Sampai kita tertanya-tanya. Sampai kita bercakap, Ya Allah, aku tak faham hatiku. Aku nak apa sebenarnya? Apa yang aku patut rasa? Apa impian aku? Ya Allah, aku tak kenal diri aku, Ya Allah. Subhanallah, kadang-kadang kita boleh mengadu macam tu. Sebab Allah ya Khalik yang maha menciptakan. Allah lah yang ciptakan kita, maka Allah paling tahu tentang kita. Allah ya Alim, Allah yang maha tahu. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu perjalanan hidup kita daripada sejak lahir sampailah saat ini. Allah tahu apa yang membentuk diri kita hari ini. Segala kelukaan waktu lalu, waktu kecil, segala pahit, manis, hitam dan putih, warna kehidupan kita sejak lahir sampai saat ini. Allah ya Hakim yang maha bijaksana, mengatur semuanya, tidak ada cacat dan celah. Walaupun kita tertanya-tanya, aku masih kecil ketika itu, aku tidak berdaya. Kenapa ya Allah engkau takdirkan hidup aku begitu? Kenapa aku perlu melalui pengalaman yang sangat menyedihkan waktu kecilku? Apa salahku waktu itu? Apa salahku waktu itu ya Allah? Sedangkan waktu tersebut aku tak buat dosa, aku belum balik. Kenapa ya Allah? Ini contoh-contoh menolak hati kan? Bukan sebab kita buat salah Allah memberikan kita laluan hidup yang susah. Bukan semuanya sebab dosa. Bukan semuanya kerana kita ini hamba yang Allah benci, Allah murka, lalu kita hidup dalam sengsara. Tidak. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Tidak syarat apa-apa, cukup dengan syarat Allah mencintai. Bukan sebab apa-apa, bukan sebab kita banyak dosa, kita jauh daripada Allah, sebab kita itu, sebab kita ini, kita ada buat salah pada orang, lepas tu balik semula pada kita. Aduh, mustahil untuk kita tak buat salah pada orang. Mustahil kita nak jadi sempurna, baik, tidak menyakiti sesiapa. Kerana perasaan bersalah itu yang bagus membuatkan kita rasa rendah diri. Kita dapat pahala. Rendah diri minta maaf, rendah diri mengakui kesilapan. Proses ini tidak akan berlaku jika kita tidak melalui situasi kita buat salah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, Allah tidak perlu sebab apa-apa. Allah berhak buat apa sahaja. Dan saya sebutkan hadis Nabi itu hadis Nabi yang Nabi sampaikan berita dan jawapan kepada kita yang tanya kenapa. Aku buat salah apa pada orang tu buat kat aku begini. Situasi yang begitu, kita sebenarnya boleh berasa simpati. Kesian orang tu.
akhlaknya begitu menyakitkan kalbu. Dan sebenarnya orang yang berakhlak buruk yang lebih sakit adalah diri sendiri, dirinya. Sebenarnya keburukan orang yang iri hati sedikit sahaja ditimpa ke atas orang yang diiri hati. Orang yang dengki, orang yang iri hati, sebenarnya keburukan sedikit je impact kesan dia kepada orang yang dia iri hati. Tetapi orang yang iri hati dan dengki itu sebenarnya dia jauh lebih sakit. Keburukannya lebih banyak daripada diri dia. Sama juga pengumpat. Walaupun orang yang diumpat akhirnya tahu hamba Allah tu mengumpat dia, mengata buruk tentang dia, buka aib dia. Yang dibuka aib, yang diumpat ini sedih, pilu, tersiat-siat. Tetapi ketahuilah keburukan yang lebih besar di dunia dan di akhirat adalah si pengumpat, si pengadu domba, orang-orang yang merosakkan hubungan. Selamanya pelaku keburukan, dia yang menanggung keburukan tersebut. Lebih berat, lebih besar, lebih lama dia tanggung. Walaupun nampak hidup dia gembira, bahagia, macam tak ada apa-apa, tetapi sesuatu berlaku, it's happen. Sesuatu berlaku dalam hidupnya. Sesuatu pasti berlaku dalam hidupnya. Kita pula yang jadi mangsa, kita pula yang dapat kesan, ia bersifat sementara. Kita sedih, kita kecewa, kita terkilan, why? Tetapi akhirnya ia membentuk hati kita yang memaafkan, bersangka baik, hati kita yang redha, ia membentuk hati yang kental. Masya Allah. Dan saya selalu fikir begini, saya pun pernah melakukan perbuatan yang sama seperti mana yang saya rasa. Ya, mungkin masa sekolah menengah dulu, mungkin sekolah rendah dulu, kita pun pernah mengumpat orang. Sekarang pun ada kita mengata hal buruk tentang orang. So apabila kita memaafkan orang lain, kita sebenarnya sedang memaafkan diri kita. Apabila kita menerima kekurangan dan keburukan orang lain, sebenarnya kita sedang menerima keburukan diri kita sendiri. Bila kita rasa perit, kita dikecewakan, maka kita berusaha tidak mengecewakan. Bila kita rasa perit, bila tahu diri kita diumpat, maka kita cuba berhenti untuk mengumpat. Begitulah sebenarnya tuan-puan dimati Allah sekalian. Akhirnya kita boleh cepat terima. Boleh terima, cepat move on dan cepat berpindah kepada urusan yang lain. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, harap boleh fahamlah sedikit kata-kata penguat. Kita boleh katakan ia motivasi, boleh katakan dia inspirasi. Masya Allah, apa sahaja kita boleh fahami daripada apa yang saya sampaikan. Saya sebagai mukadimah lah hari Isnin, hari pertama dalam minggu ini, 3 Rejab, bulan yang mulia. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan itu, dengan apa yang saya mukadimahkan tadi tu, memberikan satu jalan keluar, kejenihan daripada kekusutan dan lain-lain. Ia refleksi daripada apa yang saya baca. Ada yang meluar, Ustazah doakan saya kuat, Ustazah saya tak kuat, Ustazah saya sedih, Ustazah sekian-sekian. Jadi itulah dia. Saya tak mampu in person. Ramai yang jumpa saya, Ustazah, saya PM dah 2 tahun. Ustazah saya PM Ustazah banyak kali, Ustazah tak layan saya, Ustazah pilih-pilih orang je. Saya tak bukan siapa-siapa, Ustazah tak nak balas kan, Ustazah buat tak tahu juga. Saya mengharap sangat Ustazah baca dan Ustazah balas. Untuk makluman, WhatsApp, nak kata WhatsApp, mesej yang masuk melalui PM ataupun DM di IG, di TikTok dan juga di FB, ribu-ribu. Sampai tim kata, Ustazah kami tak mampu, 10 orang pun tak mampu, 20 orang pun tak mampu nak handle. Sebab dia masuk 1 minit tu, berapa mesej masuk? Itu 1 minit. Bayangkan 24 jam. Bayangkan 1 bulan. Begitulah situasinya. Saya tak pilih orang, saya jumpa siapa, saya kawan dengan sesiapa. Malam tadi, kami bawa anak-anak lepas makan nasi air. Kami ada suka restoran Thailand tu, dia masak bubur nasi. Itu antara makanan special kami, duduk tepi jalan, kan dapat
bumbung kedai makan biasa, bumbungkan langit, meja plastik, kedai Thailand yang tepi jalan tu kan. Tapi dia buat bubur nasi dia, bubur air dia sedap. Saya juga suka masak bubur nasi, bubur air. Ada masak special cara ayah saya, cara arwah ayah. Yelah dia kena lauk tambahan. Ada ayam masak halia, kadang burung masak halia. Lepas tu sambal kicap yang sedap. Lepas tu ada bilis. Lepas tu buat sayur kangkung. Campur-campur semua tu sedap sangat si air. Balik tu, saya pun ajak cik suami, jom kita pergi komplek belia dan sukan. Kat sini ada komplek belia dan sukan yang sangat aktif. Jadi kat situlah ada taman mainan yang besar. Malam aktif. Masa tu ke 10.30. 10.30 aktif, ramai lagi. Remaja, datang ibu bapa, ada track untuk jogging, so kita jalan pusing-pusing. Biasalah, kadang-kadang saya nak rasa normal. Walaupun cik suami kata baliklah orang ramai tu. Sebab dah faham dah bila orang ramai, saya pun tak ada privacy, orang akan sekat. Saya pun kata dekat cik suami, bolehlah, saya pun nak jadi normal, saya nak rasa normal. Saya nak, tak apa, buat macam biasa je. Dah faham dah situasi tu. Jadi, situasi apa yang akan berlaku bila saya duduk dalam keadaan macam tu, encik suami akan cover lah, main dengan anak-anak. Dan para wanita macam non-stop ambil gambar dan cuba bercakap dan juga luah masalah. Malam tadi, ada seorang hamba Allah wanita ni, bila dah encik suami anak-anak semua dah kereta, saya tak habis lagi menyantuni dan melayani orang-orang di situ. Biasalah, ramai kan, mak-mak ramai. Pasal ada seorang hamba Allah ni, dia pun pegang saya, dia kata dia menitiskan air mata, badan dia menggeletar. Ustazah, tolonglah Ustazah, tolonglah. Saya kena jumpa Ustazah. Saya nak jumpa Ustazah. Bolehlah Ustazah. Sekejap pun jadi Ustazah. Tolonglah Ustazah, janganlah tolak saya. Apa syarat saya nak jumpa Ustazah? Kenapa Ustazah? Dia macam terdesak lah. Saya dah tak mampu dah. Saya berat sangat dah. Saya perlu sangat. Saya sangat-sangat perlu. Tuan-puan sekalian, bayangkan saya selalu menghadapi situasi ni. Wanita yang kita boleh nampak dia menanggung beban yang berat. Dia menyimpan perasaan yang sarat. Wajah ketat apa semua. Lepas tu, apa yang mampu saya cakap biasa dalam situasi macam ni? Saya kata, saya terpaksa berterus terang. Saya jawab macam ni. Puan, minta maaf sangat. Dengan kesuntukan masa dan komitmen saya yang banyak, sebenarnya suami saya tak izinkan untuk saya jumpa in person untuk buat sesi kaunseling ataupun jumpa macam dulu. Saya terpaksa guna. Encik perasan tak yang last kali duduk sekat saya tu kan? Sebenarnya saya tak boleh nak tinggalkan orang macam tu je. Orang sedang menangis kan? Jadi, tapi saya, itu bukan alasan saya. Dan itu daripada encik suami saya. Kadang pihak artis ramai hubungi, VIP, VVIP, orang atasan, orang semua ditolak dengan baik kerana suami saya tak izinkan. Dan saya setuju dengan tindakan suami, sebab suami tahu saya ni jenis yang suka dengan masalah orang, suka layan orang. Saya berjam-jam berdiri pun okey. Dulu itulah ketika suami belum melarang saya. Suami nunggu sejam, 2 jam. Macam tu perasaan kita, keinginan kita. Tapi, tuan-puan sekalian, bila suami kata tak boleh lah, tak izinkan lah. Apa, habis tu nak buat alasan apa? Buatlah alasan saya. Cik suami kata, buatlah alasan saya. Tak apa, saya guna nama cik suami. Alhamdulillah, kebanyakan orang boleh terima. Suami saya tak izinkan. Sebab apa tuan-puan sekalian? Tindakan suami buat begitu sebab masa dengan anak-anak pun suntuk, tanggungjawab di rumah pun suntuk dan ada banyak komitmen. Sebab tu tolong jangan marah. Saya tak sempat baca dan tak sempat balas PM-PM yang masuk. Walaupun ada yang terdesak sangat. Saya tutup, wanita tu pun terus faham. Okeylah Ustazah, nak macam mana, suami tak izin kan? Jangan marah pada encik suami saya. Dia buat perkara yang sepatutnya. Sebab memang masa saya layan-layan orang, sampai anak-anak saya tak nak ikut. Tak apalah Umi, tak naklah ikut Umi. Tak apalah, kita tak payah keluar lah Umi. Sebab anak-anak pun kena nunggu. Sejam, 2 jam tunggu. Bila orang tengah-tengah jalan jumpa, orang nak jumpa kat pejabat, nak jumpa situ,
Dulu saya terima call 2 jam tak habis. Fahamlah awak perempuan, bila meluah dia akan tak cerita pasal poin sekarang. Dia ungkit semua. Bukanlah semua, tapi dia ungkit. Ustazah, dulu saya macam ni. Masa kami kahwin, mula-mula kahwin, aturan keluarga. Tapi saya redha Ustazah, bla bla bla. Lepas tu saya pun berubah. Dia akan cerita, dia akan flashback. Okey puan, so masalah puan sekarang. Okey Ustazah, saya memang. Tapi Ustazah tak akan faham situasi kalau Ustazah tak tahu cerita sebelum ni. Gitu. Jadi Allahu Akbar. Sampai peringkat anak-anak kata tak sukalah keluar dengan Umi. Macam tu. Budak-budak kadang dia direct kan. Yang dajah-dajah, yang kecil-kecil ni. Sebab dia orang akhirnya makan sorang-sorang tengok Umi dia tengah layan orang bercakap. Dia orang dengan abi dia je. So harap faham sangat situasi ni. Dan saya akan sudahi wanita-wanita seperti ni kalau jumpa tengah jalan, tepi-tepi jalan. Saya hanya sudahi. Saya mohon maaf puan. Saya tahu puan kuat. Inilah kata-kata yang saya sebut malam tadi pada wanita tu. Saya tak tahu apa yang puan lalui, tapi Allah Maha tahu. Yang saya tahu, daripada zahir yang saya lihat puan ni, puan seorang wanita yang kuat. Kalau tidak, puan tak akan sampai ke tahap ini. Puan dah lalui banyak kesusahan, kesedihan, keperitan hidup di puan kot. Saya yakin puan juga dapat lalui kesusahan yang ada sekarang. Puan teruskan beramal dengan amalan-amalan zikir. Sebab kadang-kadang kita manusia banyak fikir. Rupanya dengan zikir, maka Allah berikan kita buah fikir yang tepat. Yang mendapat pertolongan dan petunjuk daripada Allah. Puan teruskan amalan zikir Fatimah dan juga zikir rahmat. Masya Allah. Itulah biasa penutup kepada orang yang nak meluah. Saya hanya pegang, saya akan kata, Allah Maha tahu apa yang puan lalui. Saya tahu puan orang yang kuat. Puan dapat lalui keadaan ni. Kadang orang perempuan dia nak dengar tu je. Betul tuan-puan sekalian. Dia nak dengar tu je. Ya, awak kuat. Awak dah lalui banyak perkara. Kalau tak, awak tak akan sampai tahap ini. Dan kali ini awak tetap seperti dulu, seperti sebelum ni. Awak tetap boleh lalui. Yakin. Subhanallah. Yakin dengan apa? Yakin dengan Allah. Kalau kita asyik tanam yakin dengan diri, itu akhirnya, na'udzubillah, kata-kata ni macam kurang sesuai, tapi itu hakikat yang saya baca dalam buku-buku tasawuf. Ramai orang yang bertuhankan diri. Kita sangat lemah. Kita tak ada apa-apa. Kita tidak ada kuasa. Tetapi yakinlah pada Allah. Yakin pada Allah. Itulah sebaik-baik tempat kita bersandar. Sebaik-baik kita bersandar, tuan-tuan sekalian. Sebaik-baik tempat kita bergantung. Sebaik-baik tempat kita meluah. Kerana la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya, tiada kekuatan melainkan daripada Allah. Dan di situlah tempat kita kalau nak jatuh, jatuhlah di sisi Allah. Kita akan bangkit kerana Allah. Kalau kita nak menangis, menangis di depan Allah. Kita akan gembira kerana Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah. It's not easy, but we can do it. Bila kita dah biasa buat, lama-lama, ujian yang datang, kita akan bisikkan dalam hati, pasti ada jalan. Pasti akan berakhir. Pasti ada jalan. Pasti akan berakhir jua. Walaupun kita tanya, sampai bila? Kenapa selalu macam ni? Kenapa aku? Sampai bila? Gitu kan. Tuan-puan sekalian, saya sebut last kata-kata motivasi sebelum kita mula majlis kita ni. Kata-kata motivasi ialah kita boleh mengingati masa lalu yang perit. Silakan kita nak ingat. Kita nak tanggung beban tu, silakan, kita tak nak lepaskan. Jadi beban tu ada atas bahu, cuma tak nampak. Orang nampak kita biasa, tapi kita duk heret kenangan pahit masa lalu. Masa semalam, masa kemarin. Perkataan-perkataan orang yang menyakitkan hati kita. Tulisan-tulisan orang. Orang tu umum je tulis, tapi kita rasa macam tuju dengan diri kita kan. Sehari yang mikir kata-kata tu. Sehari yang memikir. Itulah antara benda yang tak logik kita buat pada diri sendiri. Tu apa sekali antara kezaliman kita pada diri adalah sebelum orang lain kecam,
Kita sebenarnya lebih banyak sakit dengan kecaman diri kita terhadap diri. Kita yang banyak kecam diri sendiri. Kadang-kadang kita kecam diri kita setiap hari. Aku ni siapa? Aku ni tak boleh buat apa-apa. Aku ni tak pandai. Aku ni tak ada keistimewaan. Yelah, aku ni. Ini bukan kata-kata yang baik orang mukmin. Mengecam, menghina diri sendiri. Macam ni lah. Tugas kecam ni orang lain pada kita. Bukan tugas kita mengecam diri kita sendiri. Ada pergi kat dalam. Betul kan? Ya. Saya nak sebut. Ya, kata-kata mak yang menyakiti. Ada orang tulis, saya sakit dengan kata mak. Ya, tu apa sekarang? Kita nak kontrol benda tu. Kata-kata mak yang menyakiti, menghiris hati. Kata-kata ayah, kata-kata suami, kata-kata anak yang kita lahirkan. Air muka anak kita yang buat muka. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Saya juga melalui, kita semua melalui. Kata-kata kawan yang kita buat baik. Kata-kata orang yang kita percaya. Saya sebut daripada awal tadi, ada yang baru masuk ni. Kita tak boleh nak kontrol siapa-siapa pun. Apa yang dia cakap, apa yang dia rasa, apa yang dia fikir, apa yang dia kata. Apa yang dia tulis. Bahkan kita tak nak kontrol diri kita. Kita sendiri tak boleh kawal diri kita. Sebab tu kita ada buat salah, kita lupa. Kita asyik ulang benda yang sama. Sebab memang itu fitrah yang Allah ciptakan. Manusia di dunia ini penuh lemah. Al-insanu la yakhlu anil khati' wan nisyan. Manusia itu tidak akan sunyi. Tidak akan sunyi. Satu hari pun tidak akan sunyi. Daripada buat salah dan juga lupa. Subhanallah. Kecuali bila kita berada di alam sana, di alam akhirat, lalu kita masuk syurga. Masa tu semua itu akan kekal abadi. Okey, tuan-puan sekalian. Saya nak sebut kesimpulan kepada mukadimah ni. Mukadimah dah panjang, dah setengah jam mukadimah. Lebih setengah jam dah mukadimah ni. Saya nak sebutkan, kita boleh ingat perkara lalu. Kita boleh ingat. Tetapi dengan syarat, sebagai satu pengajaran dan kekuatan. Pengajaran dan kekuatan. Beza tau. Orang yang jadikan masa lalu pengajaran dan kekuatan, cara intonasi dia bercakap beza. Okey. Kita boleh, itu yang saya cakap. Tapi sekiranya kita mengingati waktu lalu dengan menghiris hati hari ini, maka itu dilarang dalam agama kita. Soalnya kita meratapi takdir Allah. Kita tak puas hati, kita ada dendam lagi dengan ketentuan Allah. Kita masih ada sangka buruk lagi dalam aturan Allah tu. Maka kita dilarang. Tuan-puan sekalian, jangan selalu buat begitu. Jangan sabotaj diri berulang kali. Jangan kecam diri kita dengan apa yang telah lalu. Jangan kita kerana ingatan. Kita downkan diri kita kerana ingatan. Benda tu tak berlaku dah sekarang. Tapi ingatan kita, bisikan tu datang daripada syaitan. So, beza tak kalau saya buat contoh? Beza tak kalau saya kata, saya teringat dulu suami saya buat begini-begini. Saya tak sangka dia boleh buat macam tu. Dia telah, contoh ni contoh, nangis-nangis 10 tahun yang lepas. Benda ni berlaku 10 tahun yang lepas. Waktu tu saya tengah mengandung. Bla 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 sekian kan. Saya bukan meremehkan ni. Nangis, sedih. Lepas tu hati rasa disiap-siap, rasa pilu. Ataupun saya bercerita, saya telah melalui satu pengalaman yang pahit 10 tahun yang lepas. Namun daripada pengalaman itulah saya jadi wanita yang kuat. Saya mula faham apa maksud kita kena sayang diri. Gitu. Kan beza. Cerita yang sama. Tetapi kesan yang berbeza. Ataupun cara kita terima berbeza. Cara kita ingat berbeza. Maka ia akan beri kesan yang berbeza pada kita. Siapa yang pilih? Kita. Kita yang memilih. Itu firman Allah. Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Allah tidak mengubah seseorang sehingga dia mengubah dirinya sendiri. Kita tak boleh cakap, inilah diriku. Aku memang orang yang penyedih. Memang Allah buat aku ni mudah sedih. Teringat je nangis, teringat je nangis. Berhenti menyalahkan Allah. Berhenti memberi sangkaan-sangkaan yang buruk kepada Allah. Kita yang pilih. Nada suara kita, cara kita bercakap, cara kita mengulas suatu keperitan. Subhanallah. Di situlah ada apa? Sama ada pembawakan orang yang redha, orang yang sabar,
orang yang bersangka baik. Pembawakan berbeza tuan-puan sekalian. Masya Allah. Harap dapat faham apa yang saya sampaikan. Saya pun tak boleh nak pastikan semua orang faham sebenarnya saya nak sampaikan apa, sebab masih ramai yang boleh salah faham. Saya tak boleh nak kawal perkara tu. Saya mampu doa semoga tuan-puan faham apa yang saya cuba sampaikan. Saya tak remehkan orang ada trauma childhood trauma. Saya tak remehkan yang ada childhood dengan childhood trauma, ya, yang ada trauma masa kecil ataupun ada trauma dengan suami. Ya, trauma itu wujud. Trauma tu wujud. Itu benar. Saya bukan menafikan gangguan mental, gangguan emosi. Tetapi semua penyakit, semua kesakitan, Nabi SAW sendiri sebut, tidak ada penyakit yang Allah timpakan melainkan ada penawar. Kecuali apa? Kecuali kematian saja. Yang lain semua ada ubat, semua ada penawar. Ubat ni tujuannya, penawar tujuannya untuk menyembuhkan. Jadi contohlah, bila kita kena luka yang parah, ada parut kan? Lepas tu luka tu sembuh, parut masih ada. Bila orang tanya, sakit lagi tak? Oh, tak sakit dah, ni parut je ni. Dulu teruk ni, berjahit ni. Oi, sekarang tak rasa apa dah, biasa je dah. Itulah yang sepatutnya. Memang kekal, parut ada, kesakitan hilang. Tapi kalau orang yang, kalau saya tengok je, rasa sakit tu. Sakit hati tengok. Teringat pula orang yang buat ni. Geram betul. Saya itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu luka di zahir. Bagaimana luka di hati. Berparut. Tetapi kita ingat, itulah maksud redha, tuan-puan sekalian. Redha itu ujian yang menimpa sudah tidak dirasa. Sabar itu ujian yang menimpa ditahan di dalam hati dan dirasa. Sabar itu ujian yang menimpa, rasa, kita tahan. Redha itu ujian yang menimpa sudah tidak dirasa. Tak rasa apa dah. Dia dah melepaskan. Yang ada adalah kenangan untuk dia menjadi seorang yang lebih baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Wahai para wanita, mungkin istilah ataupun definisi orang berbeza terhadap kematangan. Ada orang kata kalau kita dah matang macam ni, macam tu. Dan saya cuma tambah, betul lah apa orang kata, cici orang matang tu macam ni. Apa yang saya boleh katakan satu definisi matang yang saya sendiri fikir lah. Bukanlah saya sendiri fikir daripada pembacaan, dari segi pengalaman. Bila kita dah matang, tuan-puan sekalian, kita jarang judge orang. Kita jarang menilai orang. Kita jarang, dia sebab pengalaman hidup. Contohlah, kita nampak ada seorang wanita bertempit-tempit, marah-marah anak. Bila kita kita dah lalui banyak keadaan. Kita pun pernah marah anak, pernah tempit, contohlah. Ya, mungkin ada orang yang lembut, kan, tak pernah marah anak. Tapi kita bila tengok ada wanita yang hilang kawalan diri, kita jadi terus kita bukan kata teruknya mak, baik tak payah jadi mak, kau tak boleh sabar. Tapi dalam situasi begitu, kita pun terus kasihan wanita ni, dia burn out tu. Kasihan wanita ni. Kita hanya melihat waktu dia marah, waktu dia sayang, mungkin kita tak nampak. Waktu dia sedang sabar dengan anak, kita tak nampak. Yang kita nampak dan tak adil untuk kita menghakimi dia, menilai dia waktu dia hilang kawalan diri. Dia bukan hilang kawalan diri selalu, macam tu lah. Kita jumpa orang, kita rasa orang tu cakap sinis, kasar, sinis, cakap depan-depan. Padahal baru jumpa kali pertama. Saya terlalu juga hadapi situasi ni. Jumpa kali pertama, sampai kadang rasa takut nak jumpa orang. Dia luahlah benda tak puas hati dengan kita, dia geram dengan kita kan. Apa sajalah dalam pelbagai bentuk. Ustazah, maaf saya nak cakap sikit pasal staf Ustazah ni. Aduh, kan. Ustazah, maaf saya nak cakap pasal servis ni. Ustazah, saya nak ni. Ustazah, saya nak tegur sikit. Uish. Lepas tu kan, macam mana kita nak deal dengan situasi tu? Sebab kita nak nilai dia. Tak ada akhlak. Buruknya perangai. Apalah orang ni. Tak apa-apa. Tapi bila kita rasa macam kita nak jadi orang yang matang, kita terus cakap, kita terus fikir,
Kita terus deal macam ni. Ya, ada situasi orang push-push kan. Situasinya, saya kadang kata, mungkin kalau kita berada di tempat dia, kita buat perkara yang sama. Kita tak tahu sejauh mana impact benda yang dia adu tu pada dirinya. Boleh jadi kita buat perkara yang sama. Kedua, dia mungkin dibesarkan dengan cara yang begitu, outspoken. Mak ayah dia, kalau nak komen, tak fikir perasaan dia. Direct je. Kalau nak marah dia, walaupun dia dewasa, direct. So, boleh jadi sebab ni. Jadi kita, okey, lepas tu berlalu. Subhanallah. Kita tengok keburukan orang tu. Kita tengok ada orang tu free hair, seksi. Ya, dalam situasi tertentu, ya kita buat teguran kalau benda tu melibatkan orang awam. Tapi kalau kita jumpa individu, kesian pula dia. Lebih kepada kesian. Boleh jadi keluarganya memang begitu. Lepas tu kita tengok, mak ayah pakai elok, anak seksi. Takkan kita nak cakap, apalah mak ayah ni. Boleh biar nak pakai ketat nampak perut. Mak ayah elok tutup aurat. Tapi dalam situasi begitu, kita boleh tukar fikiran kita. Kesiannya ibu bapa ni. Mesti dia ada rasa malu dan sedih dengan apa yang anak dia pakai di khalayak. Macam tu lah. Lebih kurang. Bila kita mula matang, kita mula tidak semudah-mudahnya. Contohlah nak sebut. Okay, kita kalau dah tak apalah, saya tak sambung lah. Panjang pula cerita. Maksud saya ialah kita lebih mendoakan orang, kita lebih berlapang dada dengan siapa pun dan tanpa syarat kita terima orang. Dia kena baik, dia kena akhlak baik. Sebab Allah datangkan orang-orang begini sampai kita rasa, contohlah ada orang cakap, Ustazah orang ni cakap macam ni pada Ustazah. Orang yang PM kutuk saya, kadang saya terbaca. Yelah, kadang-kadang saja je pergi buka. Suami dah pesan, jangan buka PM. Jangan tengok PM. Bukan semua yang baik, yang bagus masuk dalam PM. Yang kutuk, yang kecam, yang maki hamun banyak masuk dalam PM. Kadang-kadang saya gatal-gatal nak buka. Mulalah saya menghiris-hiris hati bila baca ayat-ayat tu. Tuduh-tuduh tu dalam fitnah-fitnah, benda buruk. Oh, menghiris-hiris hati. Kadang saya cakap kat suami, saya sengaja, saya nak hiris hati saya. Saya nak biar sakit. Hati saya sakit. Sebab apa awak nak buat macam tu? Daripada situlah saya belajar mengumati. Dari situlah saya mengelai air mata, saya menangis mengadu pada Allah. Tapi tak selalulah saya boleh buat macam tu. Kadang tak kuat juga. Saya tak baca lah, saya tak baca. Banyak keadaan saya tak baca. Tapi, saya mula fikir begini. Kesian orang ni. Melalui dia aku dapat pahala sabar, bersangka baik dan memaafkan. Tapi bagaimana keadaan diri ni? Adakah dia rasa bersalah? Puas hati? Walaupun dia tak rasa bersalah dan dia puas hati dengan apa yang dia tulis, dia boleh sampaikan apa yang dia rasa geram dengan kita, tapi sebenarnya hati dia tak tenang, jiwanya makin sempit, tak lapang pun. Dan perkataan keji, ia adalah keji. Kita tak boleh nak cakap memang patut pun dia kena keji sebab dia orang keji, memang patut pun dia kena sebab orang hina. Tidak ada ruang pun kita menghina walaupun orang itu hina. Kita mengeji walaupun orang itu keji. Masya Allah. Sebab kita ada cara yang lebih baik lagi kalau kita nak luahkan kemarahan kita pada seseorang. Masya Allah. Alhamdulillah. Terpulang ya. Tak semua orang perlu terima apa yang saya cakap. Ada orang dia ngadu. Ustazah, saya ada baca kata-kata motivasi, tapi saya down sangat dengar kata-kata motivasi tu. Kata-kata tu cakap apa? Ada Ustazah, soalannya saya rasa saya bukan wanita yang baik, saya bukan ibu yang baik. Bila saya dengar kata-kata tu, saya baca tulisan tu, saya tak habis-habis tergiang-giang dalam fikiran saya. Membuatkan saya rasa macam saya loser, saya sekian-sekian. Sepatutnya isteri yang baik begini-begini, tapi saya tinggi suara juga Ustazah pada suami saya. Sepatutnya isteri yang baik gini-gini. Seolahnya saya ni bukan isteri yang solehah, bukan wanita yang ikhlas. Kadang-kadang saya ngungkit Ustazah dengan suami. Saya pun jawab macam ni. Saya kata begini je. Sebab tu kita kena jadi orang matang. Tak tahulah maksud matang sebenar apa ya. Kerana pandailah kita ambil. Saya kata macam ni je. Bukan semua kata-kata orang, penulisan orang walaupun baik untuk kita. Kita boleh pilih. Kalau kita tak setuju dengan apa yang dia tulis, tak apa, tak ada siapa larang. Tak apa.
Tak ada siapa larang. Saya tak setuju lah dengan Ustazah tu cakap. Geram saya dengar apa yang Ustazah Asmat tu cakap. Macam dia bagus sangat. Contoh. Sebenarnya saya pun tak paksa siapa-siapa untuk terima. Dan tak ada siapa paksa kita. Dan kita pula tak boleh nak ubah orang. Awak sepatutnya cakap macam ni. Awak sepatutnya sebut macam ni. Awak tak boleh cakap macam ni. Mana boleh kita nak sekat, kita nak kontrol apa orang cakap, betul kan? Boleh jadi orang tu tulis mengikut situasi tertentu. Mustahil seseorang penulis boleh tulis sesuatu yang memuaskan hati semua pembaca. Semua kita boleh kena rasa benda yang, kita ada benda yang berbeza. Saya kata macam ni, jangan banyak terperangkap dengan kata-kata orang melalui lisan atau tulisan. Jangan banyak kita perangkap fikiran kita, tindakan kita, hati kita. Duk tergiang-giang benda tu seharian sampai tak ada mood. Hari tu plan nak masak nasi ayam, langsung tak masak. Suami tanya kenapa? Taklah saya tak ada mood. Kenapa waktu tu tak ada mood? Taklah saya ada dengar, saya ada baca tulisan tu. Saya rasa macam tuju pada saya je. Aduh, hai. Inilah ujian berat dunia akhir zaman. Sebab apa? Media sosial. Sekejap scroll. Lepas tu melintas, dengar. Scroll, lepas tu baca. Lepas tu mula rasa. Tak payah ambil tahu senang. Ya, betul, jangan banyak terperangkap dengan kata-kata. Ada kata-kata yang baik untuk kita. Ada kata-kata yang baik membuatkan kita benci diri kita. Jadi, kita yang boleh memilih untuk menerima atau tidak. Tapi jangan jadi orang yang sombong dengan ilmu. Jangan jadi orang yang sombong dengan teguran. Jangan jadi orang yang angkuh, orang yang sombong rasa kita semua betul. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Begitulah. Dengan ilmu kita akur. Kata-kata. Jadi, subhanallah, alhamdulillah. Faham ke apa yang saya cuba sampaikan? Harap faham, jangan salah faham ya. Jadi, dengan saya pun anda boleh buat perkara yang sama. Betul saya kata nak terima ke, saya takkan mampu nak kata sesuatu yang memenuhi keperluan semua orang. Semua orang ada rasa berbeza. Alah, kalau kita masak, ayam masak kicap, kita hidang pada 20 orang makan. Mustahil 20 orang makan tu semua kata sedap kita masak. Ya ini, saya masak ayam masak kicap, letak bawang banyak. Ini kurang bawang. Saya kalau masak ayam masak kicap, bawang tu saya blender. Awak iris je ayam bawang. Saya masak ayam masak kicap, saya akan ni lebihkan bawang putih. Saya masak ayam kicap, bawang Holland tu saya akan potong akhir. Yang tu jadi manis. Saya masak ayam kicap, saya letak kulit kayu manis. Baru rasa rempah sikit. Ayam masak kicap saja pun rasa bagi orang berbeza. Sebab apa? Cara hidup, cara dia masak. Mak dia masak ayam masak kicap lain. Kari pun lain, sup pun lain, semua lain. Itu makanan. Apa lagi perasaan. Jadi, kalau kita tak boleh, perasaan hati kita tak boleh kena dengan satu tu, kita pun lepaskan. Kita pun tak payahlah nak perangkap fikiran kita dengan tiba-tiba je tengah elok-elok, geramnya. Suami tanya, dah kenapa? Taklah geram lah dengan ayat tu tadi. Ada kawan tu tulis macam tuju kat saya je. Geramnya. Tak tentu pasal geram. Sedih geram. Biasa berlaku kan? Saya cakap sebab saya pun biasa lalui benda tu. Padahal kawan tu cakap umum, mungkin dia hadir kuliah lalu dia tulis. Mungkin orang tu memang dia baru lalui situasi dengan orang lain, lalu dia pun luahkan melalui tulisan. Kita tak ada kaitan ni, tak ada apa-apa ni. Inilah dunia. Tanpa sempadan. Tanpa sebab. Tanpa sempadan. Kan? Benda semua boleh efek pada kita. Semua boleh efek. Jadi kita kena ada dinding. Kita lah kena tapis sendiri. Ustazah, bila pula buat live masak? InsyaAllah lama saya tak buat live masak. Terima kasih atas kata-kata semangat. Betul. InsyaAllah semangat kita ya. Allahu Akbar. Tengok dah pukul 8 pagi. 8 pagi. Sini hari Isnin. Cuti hari ni. Negeri 9. Sebab hari keputeraan. Ya, hari keputeraan. Jadi, anak kami cuti. Kami pun cuti. Pejabat-pejabat staf pun cuti. So, saya seorang-seorang kat bilik ni. Tak ada orang ni. Saya seorang-seorang. Biasa ada. Encik suami pula siapkan anak. Sebab kami ada beberapa urusan yang melibatkan kami kena keluar. Yes, we cannot satisfy everyone. Yes.
Ya, terima kasih. Perbaiki diri sendiri. Kan? Betul. Untunglah cuti, saya tak cuti. Sepatutnya semalam saya cuti sehari. Tapi awal pagi dah buat kerja. Sebab saya berurusan dengan negeri yang tak cuti. Terengganu, Kelantan. Urusan-urusan perniagaan. Awal pagi dah dapat WhatsApp daripada kilang. Bla 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 bla. Jadi, akhirnya mood kerja on setiap hari, setiap malam. Ya, macam pagi ni, okey, staff kata tak apalah kamu tak datang. Kita tetap kuliah. Habis ni siap-siap, saya ada urusan dekat Kajang. Tapi sebab cuti, saya bawa anak-anak. Lepas tu bersambung lagi. Kalau orang kata, Ustaz tak penat kerja hari-hari, 24 jam, 7 hari seminggu, Sabtu Ahad, pagi sampai malam. Macam tak ada life. Saya kata inilah life, inilah kehidupan. Bila kita berhenti bekerja, kita berhenti jadi manusia. Sebab saya percaya suri rumah pun tak berhenti bekerja. Sentiasa ada kerja. Betul kan? Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Walaupun dah pukul 8, dah 1 jam dah kuliah kita ni. Dan tak ada masalah dan tak ada salah kalau kita baru nak baca suratul Fatihah. Tak apalah kita tak baca di depan. Saya nak ajak tuan-puan sekalian baca surah Al-Fatihah ini dengan niat untuk syifa. Masing-masing boleh pegang dada masing-masing. Boleh je pegang dada. Tak pegang pun tak apa. Boleh pegang kepala. Tak pegang pun tak apa. Rasailah. Rasai nafas yang kita sedut. Okey, tuan-puan sekalian. Contoh suami kita sedang menahan marah. Kita nampak muka dia ni. Kita boleh sebut, sabar bang, sabar. Perkataan sabar tu perkataan yang abstrak. Setuju tak? Perkataan umum. Perkataan yang otak susah sikit. Susah nak, ayatnya cannot brain. Macam mana otak nak proses. Dia makan masa. Sabar is the best. Sabar is the best. Sebut sabar. Tapi ada orang yang sedang tahan sabar. Bila orang kata sabar, ya sabar, dia lagi nak marah. Aku tengah sabar lah ni. Apa? Kau tengok aku tak sabar? Oi. Macam tu lah. Kadang-kadang boleh berlaku pada kita. Ya. Kalau orang kuat iman, bila sebut sabar, dia boleh terus down lah dengan perkataan tu. Sebab yang mendengar adalah iman dia dengar perkataan sabar. Tapi iman kita kan naik turun. Kita banyak akal kan. Jadi, antara kaedah, bila kita sendiri sedang geram-geram, masa tu, betul lah kita sebut zikir la ilaha illallah, astagfirullahalazim, ya Allah, ya Allah, ya sabur, Maha Penyabur, berikan aku kesabaran. Tapi yes, zikir itu penting, perlu dan memang kena utamakan. Cuma kadang-kadang kita boleh buat cara macam ni. Sebab Nabi kata apa? Jika kamu sedang marah, ketika kamu berdiri, maka kamu duduk. Jika masih marah lagi, maka kamu baring. Apa maksud di sini? Ubah posisi. Jangan duduk setempat. Itu hadis Nabi tu. Jadi, antara cara lain, kita boleh buat macam ni. Bila kita dalam keadaan tak stabil, emosi, marah, kita boleh tahan nafas. Tahan nafas. Why? Sebenarnya bila kita marah, kita geram, kita apa semua tu, kita punya otak ni bergerak laju dan jantung kita berdegup kencang. So bila kita tahan nafas, sebenarnya kita melambatkan, kita mengendurkan dan kita merendahkan kadar degupan jantung. Saya bukan doktor, saya bukan saintis. Tuan-puan boleh baca, ini fakta simple je. Menahan nafas itu membantu stabilkan balik. Yang mana lajunya otak berjalan, bla bla bla, proses ni, jantung kita lagu. Sebab tu kadang-kadang kita boleh bagi bantuan kepada orang yang sedang dalam keadaan macam dalam keadaan yang terlalu marah, kecewa, dalam keadaan yang hilang kaulah diri. Kita kata tahan nafas. Arahan tu lebih cepat, lebih mudah di brain oleh otak. Bagi keadaan yang di luar kawalan. Faham dengan kita cakap sabar. Otak susah sikit nak proses sebab dia ada perkataan yang ekstra. Tapi kalau kita sebut tahan nafas kejap, tahan nafas, dia pun lepas, tarik nafas dalam-dalam. Okey, sekarang lepas, dia pun lepas. Okey. Faham maksud saya? Kadang-kadang macam tu. Ataupun dia tengah tak tertuar lah. Jom jalan. Jom keluar.
Dia pun tengok alam. Tiba-tiba berubah. Kan Nabi pesan, apabila kamu tengah marah, daripada berdiri kamu duduk. Daripada duduk, kamu baring. Tak hilang juga duduk. Baring. Maksudnya, mesti buat perubahan. Ya, betul. Sabarkan diri sebab Allah nak bagi pahala. That is a motivation. Buat benda lain dah ambil mood untuk slow talk. Kadang kita tak sedar masa kita. Ya, betul. Tuan-puan sekalian, maafkan diri kita. Terima kekurangan diri kita. Kita lemah. Kita ada buat salah. Kita selalu lepas marah dengan cara yang tak patut dan di tempat yang tak patut kepada orang yang tak patut. Lalu kita menyesali. Kita pun ingat balik apa yang kita buat. Lepas tu kita menyalahkan diri. Kita pun rasa macam susah nak padam apa yang kita buat tu. Kita menyesal. Tuan-puan sekalian, air ni kalau saya tumpahkan, kita tak boleh ambil balik lah. Walaupun kita nak sangat ambil balik air yang ditumpahkan. Air tu dah hilang dah. Satu titik pun kita tak boleh nak ambil balik. Dia dah meresap dah dalam kain kita. Dia dah meresap dah dekat kapet. Dia dah meresap dalam air yang dalam tanah kalau kita tuang ke tanah. Walaupun kita nak sangat. Walaupun kita cari orang, kita upah. Saya bayar 10,000 kalau siapa yang boleh ambil air yang dah meresap dalam tanah. Tak boleh dah. Kita tak boleh nak buat apa dengan masa yang lalu. Yang kita boleh buat adalah masa sekarang. Memohon maaf, berterima kasih, sabar, redha, melepaskan. Ada orang yang terus simpan dendam dengan kita. Dan kita akui kita ada salah dalam situasi tersebut. Kita tak nak buat apa dah. Dia tetap marah dengan kita. Masa itulah kita lepaskan ia kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku terseksa dengan perbuatan burukku ya Allah. Aku menyesal. Aku banyak menyakiti hati orang. Aku juga sakit ya Allah. Aku buat macam tu sebab aku sakit masa tu. Aku geram. Engkau maha tahu situasi aku ketika itu ya Allah. Kita pun baca surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dan daku menyerahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Wa ufawwidu amri ila Allah. Daku menyerahkan urusanku, kesedihanku, pengalaman peritku, kekecewaanku, kesusahanku saat ini ya Allah, ketakutanku, kebimbanganku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ada orang dia jumpa saya, Ustazah, saya takut, hidup saya dalam ketakutan. Puan takut apa? Saya ada buat kesilapan. Saya takut sangat benda yang saya buat tu terbongkar. Saya dah menyesal Ustazah. Saya takut aib saya dibuka. Habislah Ustazah, habislah. Macam manalah kalau anak saya tahu, kalau adik-adik saya tahu, sekian-sekian. Saya dah menyesal Ustazah, saya dah bertaubat. Saya dah buat apa yang patut kena buat. Saya dah hentikan dah. Saya akan kata, puan nak hadapi ketakutan, sesuatu yang sebegini atau macam mana, mohon dengan Allah. Ketakutan boleh membunuh bahagia kita hari ini. Ketakutan benda yang belum berlaku, jangkaan-jangkaan, kalaulah berlaku, kalaulah jadi, kalaulah sekian-sekian, benda akan datang, kita tak pasti. Tetapi benda tu real, sebab berlaku dah kalau orang tahu sekian-sekian pada orang lain. Jadi kita ada rasa takut. So, saya selalu akan ingatkan ayat 44 surah Ghafir ini juga. Saya kata amalkan surah Ghafir 44. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, dah ku menyerahkan segala urusanku, kesakitanku, keperitanku, kebimbanganku, ketakutanku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah maha lihat, Allah maha tahu kerisauan kita. Allah maha melihat kebimbangan dan ketakutan kita. Betul kan? Ni ada wanita dulu saya suka kahwin ramai sangat. Wanita-wanita yang ngaku dengan saya, Ustazah, saya takut malam pertama. Kenapa dik kau takut malam pertama dik?
Kenapa awak takut? Malam pertama, saya takut suami saya tahu saya dah tak ada dara. Ayat tu kan, saya dah tak ada dara. Saya memang dah tak ada dara, Ustazah. Saya bukan perempuan yang baik. Saya kena cakap ke dekat bakal suami saya ni, yang saya ni dulu macam ni. Yang dia kenal saya hari ni yang pakai tudung yang elok. Saya dulu liar, Ustazah. Saya dah buat dengan ramai lelaki. Saya dengan kawan lelaki apa semua. Saya terima bayaran masa sekolah menengah lagi, Ustazah. Masa universiti lagi lah. Contoh kan. Okay, ada soalan yang sangat bagus. Okey, tuan-puan sekalian. Bila tanya soalan ni, dulu saya penceramah kursus kahwin. Sekarang tak sempat dah nak terima jemputan ceramah kursus kahwin. Dulu setiap minggu saya ceramah kursus kahwin. Tak hari Sabtu, hari Ahad. Tak hari Ahad, hari Sabtu. Cuma tempat je berbeza. Dia kan ada banyak pusat kursus kahwin. Sampai sekarang saya jumpa Ustazah. Dulu Ustazah ceramah kursus kahwin dekat tu, Ustazah ingat tak? Maksudnya mereka ni adalah orang-orang yang bakal berkahwin, orang muda. Ramai yang mengaku macam ni. Lepas tu dia takut lah. Ustazah, saya takut satu hari nanti terbongkar, Ustazah. Baik saya cakap. Ustazah, saya takut orang-orang yang pernah maksudnya yang pernah sama dengan saya tu, jumpa suami saya, bakal suami saya ni cerita. Saya takut malam pertama suami saya tahu. Sekian-sekian macam-macam lah, tuan-puan sekalian. Ini ketakutan yang real, yang realistik. Bukan direka-reka. Betul atau tidak? Bukannya, alah, kita tak nak tepis macam tu je. Kita bukan, tak ada hal, dek, awak tak payah fikir. Tak. Sebab ketakutan yang dia hadapi tu, ketakutan yang realistik. Dia wajar takut, dia wajar bimbang. Kita kena validate perasaan dia. Apa yang awak rasa betul. Apa yang awak bimbang tu memang betul. Ustazah tahu, kebimbangan awak tu berasas. Validate dia punya kebimbangan. Bukan terus, tak payah nak fikirlah, jangan bimbang-bimbang. Jangan nak ni. Oh tak, sebab itu memang tak boleh nak nafikan. Kebimbangan itu berasas. Saya akan kata begini. Pertama, saya akan kata, bila awak solat, awak baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, awak kena baca dengan khusyuk dan awak kena tahu maksud. Kenapa Ustazah, apa kaitan? Saya tanya awak solat, jaga solat. Dan awak berubah ni bukan sebab awak nak kahwin kan? Awak berubah kerana Allah kan? Awak tinggalkan maksiat perbuatan zina tu kerana Allah kan? Kalau awak tinggalkan sebab awak nak kahwin dengan lelaki baik, belum tentu Allah akan jaga rumah tangga awak ni. Belum tentu Allah bantu. Kita bukan nak bersangka baik dengan Allah. Awak kena buat dulu. Kita kena jadi baik dulu. Awak berubah dan bertaubat ni kerana Allah, bukan kerana sebab nak kahwin dengan lelaki yang baik. Bukan. Tapi memang awak menyesali perbuatan awak. Ya Ustazah, saya dah lama, sebelum saya jumpa bakal suami ni, saya dah tinggalkan lama dah. Okey, Alhamdulillah. Masa solat, doa antara dua sujud. Saya ingat lagi soalan ni masa ni kat masjid tau. Ada kuliah ni dekat masjid. Wanita ni tanya saya dalam rumah Allah. Saya ingat lagi situasi dekat masjid mana apa semua. Nangis-nangis, dia takut. Lepas tu saya kata baca Rabbighfirli warhamni wajburni, sebab ada maksud. Wajburni tu maksudnya tutuplah aibku. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warzuqni, rizkikanlah kepadaku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, rizkikanlah kepadaku. Warzuqni, wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wahdini wa'afini wa'fu'ani, afiatkanlah, sihatlah tubuh badanku, zahir batinku, dan juga maafkanlah aku ya Allah. Jadi dalam doa antara dua sujud tu, ada kita mohon ampun, ada kita minta taubat, dan kita minta maaf dengan Allah. Jadi hayati dan baca betul-betul. Doa tu sangat powerful, sangat kuat. Tapi kita sebab dah biasa hafal, kita baca je Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sujud, lepas tu bangun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Padahal maksudnya adalah sesuatu yang kita perlu untuk hari ini dan hari akan datang. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku. Itu kita mohon pertolongan Allah, rahmat tu. Rahmatilah aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikanlah darjatku,
Warzuqni, beri rizki kepadaku. Warzuqni wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini wa'fu anni. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, surah Ghafir ayat 44. Dia juga dikenali sebagai surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surah yang lain. Al-Mu'minun, apa surah Al-Mu'minun tu ayat yang pertama? Tak ingatlah pula. Surah Al-Mu'minun surah lain. Kalau qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka berjayalah orang-orang yang beriman, yang solatnya khusyuk. Itu surah Al-Mu'minun. Tetapi yang saya sebut ada surah Ghafir, yang kalau anda buka Al-Quran, kadang-kadang dia tak tulis surah Ghafir. Anda cari mana surah Ghafir? Ustaz Asmat ni reka nama surah ni. Tak ada Ghafir ni. Sebenarnya dia ada nama yang lain. Surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min. Kadang dalam daftar surah ada Al-Ghafir, dibuat slash Al-Mu'min. Tapi ada setengah Al-Quran dia tulis Al-Mu'min, tak ada Al-Ghafir. Kadang surah Al-Ghafir tak ada Al-Mu'min. Cari ayat yang ke-44. Cari ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku, kebimbanganku, ketakutanku. Amri itu umum, urusan. Urusan apa? Hal apa? Perihal apa? Ilallah, kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hamba ni. Okey, faham ya? Alhamdulillah. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, now saya nak ajak tuan-puan baca suratul Fatihah. Niat dia sebagai syifa, ia berdasarkan hadis Nabi. Sesungguhnya pada suratul Fatihah Nabi bersabda, lahu syifa, baginya ada kesembuhan. Sembuh. Kita boleh guna air, baca pada air kosong, air jernih tu, kita minum. Ataupun macam sekarang, semua orang ada perlukan kekuatan, perlukan semangat. Ada yang sedang sedih, ada yang tak tahu macam mana nak bayar hutang, tak tahu macam mana nak settlekan masalah. Sebab itu kadang-kadang kita perlu kurangkan fikir, kita banyakkan zikir. Baca surah Fatihah ni zikir lah ni. Apa maksud zikir? Mengingati Allah, memohon dengan Allah, menyebut Allah. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Boleh je masing-masing nak letak di dada masing-masing, boleh. Niatkan surah ini memberi penyembuhan kepada hati kita, jiwa kita, perasaan kita, fikiran kita, tubuh badan kita. Semoga Allah beri kesembuhan. Sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Boleh. Azmah Hashim tanya, boleh ke niat untuk orang lain? Boleh. Kalau anak kita demam kan, anak kami baru keluar 3 hari, 4 hari 3 malam daripada hospital, demam. Kita pun duduk tepi anak, kita pun baca air, ambil air, contoh ada air ni, kita pun baca. Kita pun, ya Allah, suratul Fatihah ini, ya Allah, semoga menjadi satu kesembuhan buat anakku yang demam ini, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan, dengan kelebihan, dengan keagungan suratul Fatihah ini, ya Allah, jadikanlah ia satu penyembuhan, ya Allah, buat anakku yang sedang sakit ini, ya Allah. Boleh? Boleh kita buat begitu. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Sebab memang surah Fatihah disebut surah yang paling agung, sebaik-baik surah, semua mulia surah. Ketika surah Fatihah turun, dia bukan surah yang pertama. Lalu Nabi SAW bersabda, telah turun kepadaku suatu surah yang tidak ada yang menyamainya, walaupun di dalam Al-Quran. Maksud tak ada surah yang boleh menyamai suratul Fatihah.
Tidak ada surah, walaupun 30 juzuk tu banyak lagi kan. Tak ada mana-mana surah yang boleh menandingi suratul Fatihah yang pendek ini. Dan tidak ada yang boleh menyamainya apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Zabur, apa yang ada di dalam Injil, bahkan yang di dalam Al-Quran pun. Selain daripada surah Fatihah, tidak boleh menyamai kehebatan suratul Fatihah. Sebab itu suratul Fatihah Nabi sebut baginya ada syifa, ada penyembuhan. Kita pun baca surah Fatihah. Kita pun gunakan air tu, kita lap rambut kepala anak kita. Kita lap badan dia. Lepas tu kita suruh dia minum. Buatlah dengan yakin. Dan waktu yang sama, kita usahakanlah. Kita usahakan anak tu jumpa pergi klinik. Tapi ada orang, saya pernah jumpa keluarga ni, luar biasa. Orang susah, orang miskin, memang susah sangat duduk kat KL. Tapi mak ayah ni memang kuat beramal dengan Al-Quran. Anak-anak semua Al-Quran. Kisah benar tuan-puan sekalian. Kisah ini diceritakan dalam surau di sebuah kompleks. Masa tu saya duduk sebelah wanita ini. Wanita ni adalah guru Al-Quran di Kuala Lumpur. Wanita yang sudah tua. Saya ingat lagi walaupun peristiwa ni berlaku lebih kurang 10 tahun yang lepas. Masa tu saya bekerja di Jabatan Agama. Saya masih kaki tangan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sebenarnya saya bekerja tuan-puan sekalian di pejabat 9 tahun. 2017 saya resign. Lepas tu saya berdakwah sepenuh masa. Sebelum itu saya ceramah-ceramah separuh masa. Maksudnya bukan waktu tu. Suara dengan gerak mulut ustazah delay. Tak sama ada lag. Okey ya. Yang penting jelas. Tuan-puan sekalian, masa dalam program tu, ada dalam satu dewan, saya hadir program tu. Saya tidak dikenali. Saya bukan penceramah. Saya bukan Ustazah Asmat seperti hari ini. Allah takdirkan wanita ni cerita pada saya. Senang cerita macam ni. Masa tu program dekat IKIM. Saya wakili jabatan untuk hadir satu kursus di IKIM KL tu. Lepas tu masuklah seorang wanita ni. Dan saya lihat ramai sangat orang di situ menghormati dan memuliakan dia. Semua orang meraihkan. Saya pun meraihkan jugalah. Dan orang panggil dia Ustazah. Mungkin umur dia 50 lebih macam tu lah. Orang salam, cium tangan dan orang menghormati dia. Sebab kat situ ada ramai orang yang kenal dia lah. Saya tak kenal. Saya datang sebagai kaki tangan biasa saja. Lepas tu saya rasa dia mesti orang yang luar biasa. Dia mesti orang yang ada keistimewaan. Sebab saya tengok orang muliakan dia dengan kebaikan dirinya, bukan kerana pangkat ke apa, tak. Sebab dia biasa sangat, orangnya biasa, dengan pakaian yang biasa, dengan penampilan biasa, dengan merendah diri. Keinginan saya tu Allah jawab. Sebab kita tak kenal, takkan kita nak tanya tiba-tiba kan. Apa keistimewaan awak ni? Makcik, apa keistimewaan makcik macam tu kan. Lepas tu Allah takdirkan saya solat sebelah dia. Allah takdirkan saya solat sebelah dia waktu zuhur. Lepas tu saya salam. Lepas tu wallahualam saya tak ingat dialog tu bermula macam mana. Dia bercerita pada saya. Dia sendiri yang cerita. Saya bukan siapa-siapa ya. Yelah sekarang pun saya bukan siapa-siapa. Maksudnya boleh jadi kalau saya orang yang dikenali, ada sebab orang nak bercerita. Tapi masa tu saya adalah kaki tangan dan saya bukan dikenali sebagai penceramah. Ini cerita 10 tahun lepas. Kita boleh katakan tahun, bukan 2013. Ini tahun 2010 lebih kurang. Oh, lebih 10 tahun lepas. Tapi itu antara cerita indah yang saya terima daripada seorang. Dia pun duduk sebelah, dia pun cerita. Makcik, dia bahasakan makcik. Makcik ni orang biasa je. Saya kata, saya cakap Ustazah, segan saya, mungkin saya cakap macam tu. Lepas dia kata, makcik ni orang biasa je. Makcik ni pernah koma 3 bulan ke 4 bulan. Pernah koma tak sedar apa. Makcik ni macam mati hidup semula. Makcik pun ingat makcik dah mati. Dia pun cerita dia kena denggi berdarah. Masa denggi berdarah tu tuan-puan sekalian, sampai sekarang makcik ni jadi uji kaji. Uji kaji siapa? Uji kaji doktor-doktor. Kan dia ambil darah kan tu. Sebab dia orang kata patut makcik dah mati. Sebab denggi berdarah tu dah pecah satu badan, makcik koma. Pengalaman doktor-doktor kat hospital tu tak ada yang boleh selamat. Semua mati. Masih semua meninggal. Denggi berdarah tu makcik kena. Memang doktor semua cakap tak ada harapan. Bukan 50-50. Tunggu masa je. Macam tu lah. Tapi dia kata, Ustazah, bila keadaan koma macam tu, anak-anak suami hantarlah pergi ke
Dia panggil saya ustazah ke, saya tak ingat. Hantar ke hospital lah, koma dekat hospital. Tapi saya nak cerita, dia kata apa yang berlaku sepanjang saya koma berbulan-bulan tu, semua indah belaka, dia kata. Saya tak nak tinggalkan dunia tu. Saya berpakaian putih, saya dalam situasi yang aman, damai, nyaman. Saya naik ke langit. Saya jumpa wajah-wajah yang bersih. Saya berehat. Saya tak lapar. Hidup yang tak ada, tenang, damai. Saya gembira sangat berada di alam tersebut. Dan masa tu saya bersyukur, makcik bersyukur. Sebab makcik duduk di alam tu. Makcik tak nak patah balik. Makcik bersyukur. Makcik macam berterima kasih lah, ya Allah. Akhirnya aku mati. Aku berada di kalangan orang-orang yang baik, orang soleh. Semuanya indah, ustazah. Dia bukan panggil saya ustazah, adik ko, anak ko, asma ko. Semuanya indah lah. Indah, seronok. Tenang, damai. Tak boleh nak gambarkan lah kehidupan tu. Tak boleh nak gambarkan. Lepas tu dia bangkit balik. Lepas tu dia kata, lepas tu satu hari saya bangun balik. Saya tengok suami, anak-anak saya keliling. Lepas tu baru saya sedar, punya saya belum mati. Saya belum pindah alam. Lagi. Saya sedar balik. Semua orang terkejut saya sedar balik. Dan saya sihat macam sekarang. Cuma doktor macam benda yang berlawanan dengan ilmu kedoktoran lah. Macam mana saya boleh hidup balik? Syukur, Alhamdulillah. Saya syukur saya hidup dalam alam tu sekejap. Dan saya syukur saya dikembalikan semula. Siapa tu tanya, apa amalan makcik? Macam tu yang dibahasakan makcik. Saya pun, apa amalan makcik? Dia kata tak tahu ustazah, tetapi anak-anak saya, anak dia dan 7 orang 8 orang, tak pernah berhenti ketika saya koma. Mereka duduk sebelah saya, tak pernah berhenti baca Al-Quran bergilir-gilir. Contoh, anak pertama baca 2 jam, dah penat, anak kedua pula sambung. Lepas tu anak dia orang bergilir macam tu lah. So dia orang berehat, dia orang mungkin ada yang tidur sekejap sambung yang ni pula. Dia orang bergilir-gilir baca tanpa henti Al-Quranul Karim sepanjang saya koma. Boleh jadi sebab itulah saya hidup dengan selesa dalam alam koma tu. Saya hidup dengan gembira, dengan bahagia, dengan tenang. Tetapi kekuatan anak-anak saya berdoa dengan Allah, baca Quran tanpa henti, mungkin sebab itu Allah kembalikan. Wallahu a'lam, tak tahu sebab apa. Allah panjangkan balik, Allah berikan balik saya kembali ke dunia ni. Saya menangis-nangis saya dengar. Dia kata, kami ni orang susah, kami ni orang miskin. Saya ngajar Quran dekat KL ni, orang datang hantar anak-anak kat rumah. Kat rumah kami tak ada apa. Peti ais pun kami tak mampu nak beli. Peti air pun tak ada. Saya rasa macam pelik. Ya, mesin basuh semua tak ada. Anak-anak saya, kami anak-anak semua susah, ustazah. Kami ni hidup susah. Kalau datang rumah tak ada apa. Saya kata, zaman sekarang tak ada peti ais, macam pelik. Ya, tapi tak membazir. Dia kata, beli apa yang nak masak. Semuanya beli cukup-cukup je. Sayur cukup-cukup, apa nak masak cukup-cukup. Benda yang tak tahan tu cukup-cukup, macam daging. Dan jarang pun makan daging apa. Jadi tak ada sebab pun nak simpan. Tak ada makanan pun nak simpan kalau ada peti. Gitu. Kata, kami ni Allah uji dengan miskin susah. Kalau anak sakit pun kami tak mampu nak pergi klinik. RM20 tu besar bagi kami. RM30 tu besar sangat. Tapi kami redha dengan kemiskinan yang Allah beri. Habis tu kalau anak sakit buat macam mana? Daripada kecil sampai dia orang dewasa sekarang, Al-Quran je ustazah. Al-Quran. Kalau anak kami demam, kami gila-gila baca surah Yasin tanpa henti. Kami baca Al-Quran. Tepi anak yang demam tu. Itulah cara kami. Sampai anak tu sembuh. Air itulah digunakan untuk lap badan dia. Untuk bagi dia minum. Berdoa dengan Allah. Jadikan ayat Quran sebagai syifa. Kalau sakit perut ke, pening kepala ke, semua ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Menangis saya dengar. Ini keluarga Al-Quran. Mereka memang syifatnya dengan Al-Quran. Dia kata memang boleh jadi dengan sebab miskin, susah tu, akhirnya besarlah kebergantungan kami kepada Allah. Jadi tuan-puan sekalian, saya sebut begini, kita kena faham. Jangan sampai kita terus dengar ni, semangat cerita ni, kita terus anak kita demam. Padahal sama ni kita ni bukan orang dekat dengan Al-Quran, sifat dengan Al-Quran. Ini keluarga yang daripada awal lagi.
asasnya adalah Al-Quran. Syifa dia sakit apa pun dengan Al-Quran. Sampai mak dia koma, keliling anak-anak baca Quran. Tapi kita bukan keluarga Quranik, contoh. Kita bukan keluarga yang sangat dekat dengan Al-Quran. So slowly. Jangan pula kita dengar ilmu ni hari ni, cerita saya ni, anak kita demam, bang tak payah, saya dah dengar Ustazah Asmat cerita satu kisah benar. So kali ni anak kita demam, kita tak payah hantar klinik, tak payah makan ubat. Padahal kita baru je nak start. Anak tu dah makin panas. Bukan saya meremehkan ya ayatul Quran, tetapi boleh jadi kekuatan kita, keberkesanan tu tak samalah dengan wanita ni yang memang berpuluh tahun, memang anaknya daripada sedari kecil sampai besar dengan Al-Quran. Faham maksud saya? Kita nak buat satu perubahan, satu tindakan, sesuatu benda yang tak biasa kita buat begini, jangan drastik. Kita usaha seiring. Bagi kita yang tak biasa, seiring. Subhanallah. Sebab ada kes-kes seseorang yang nak drastik sangat, tiba-tiba anak berlaku kematian. Bukan daripada cerita saya, tapi ada seorang wanita cerita, dia kata, Ustazah, suami saya, anak saya demam panas, dan sebab itu dia bercerai dengan suami. Ini cerita lama lah. Saya tak boleh terima Ustazah, masa tu anak saya demam panas, saya nak bawa pergi klinik, suami saya tak benarkan, sampai suami saya ugut macam-macam pada saya, sampai saya tak pergi. Akhirnya anak saya meninggal Ustazah. Meninggal dekat rumah kerana demam panas Ustazah. Suami saya kata apa? Tak boleh percaya doktor ni, ubat-ubat hospital klinik ni menipu belaka, nak duit kita. Al-Quran ni, kita yakin dengan Al-Quran ni, Al-Quran boleh menyembuhkan. Ustazah, saya tak habis-habis menyalahkan diri. Saya selalu fikir, patutnya saya lawan je cakap suami, patutnya saya bawa je anak sekian-sekian. Sebab ada kuman rupanya menyerang anak saya. Sampai anak tu meninggal, tuan-puan sekalian. Saya tak boleh teruskan, saya tak boleh tengok muka suami saya tak boleh. Sebab tu saya mohon cerai Ustazah. Macam tu tuan-puan sekalian. Tetapi bagi kita yang sudah sampai tahap keyakinan yang mantap, amalan yang sudah pun kuat, memang dah istiqamah. Ya, tak mustahil tuan-puan sekalian. Memang kita tak ragu sedikit pun. Kita tidak, Al-Quran itu tidak diragui sedikit pun. Kehebatan, kemampuan Allah tidak diragui sedikit pun. Yang diragui adalah diri kita. Sejauh mana amalan kita, keyakinan kita. Sejauh mana mantapnya iman kita ketika beramal dengan Al-Quran. Itu yang saya sebut, kena seiring dulu peringkat awal. Peringkat awal. Sebab itu, orang yang baca Quran, walaupun dua orang yang berbeza, surah yang sama, impact dia berbeza. Itu yang saya selalu cerita. Pengamal saya sekolah menengah dulu, saya esko bahagian kebajikan, pelajar asrama yang histeria. Kita baca surah Yasin, tak keluar-keluar jin tu. Duduklah juga. Dia bahkan dia gelak kita baca Quran. Kau baca Quran, kau pun tak faham apa kau cakap. Kau sendiri tak tahu apa yang kau baca. Tapi datang seorang ustaz ni baca surah Fatihah je. Kita duduk keliling baca Yasin, kan ulang lagi. Tak keluar-keluar jin ni. Duduklah bertopik-tempik mengelupur kat situ kawan kita. Tapi datang ustaz ni baca suratul Fatihah. Baca tak sempat habis, terus sedar. Masa tu saya faham, saya kata, Masya Allah. Al-Quran tu memang syifa, memang penyembuh, memang, ya, tak ada keraguan, mukjizat. Tapi yang membaca tu yang berbeza. Sebab itu saya cerita kisah wanita ni, yang mana memang dia daripada kecil anaknya dan keluarganya dan dirinya dan suaminya, daripada awal memang kesembuhan dengan Al-Quranul Karim. Faham maksud saya? Harap faham. Jangan salah faham. Jangan pula you excited, kita terus ni. Sebab apa? Ubat adalah ikhtiar. Jumpa doktor adalah ikhtiar. Pada zaman Nabi ada doktor tak? Ada. Antara ilmu kedoktoran, ilmu perubatan, di kalangan wanita yang terhebat adalah ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Subhanallah. Ya, ada kaedah-kaedah berubat pada zaman Nabi, tapi tak adalah istilah doktor, tetapi perawat lah. Ataupun tabib lah. Macam tu. Ya, ada orang-orang yang menguasai ilmu perubatan. Antaranya adalah ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Sekarang sudah pun 8.30. Saya mohon berhenti di sini. Walaupun kita hari ni tak baca pula 10 ayat akhir.
Kita bacalah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi ni. Semoga dengan itu kita terhindar daripada segala fitnah akhir zaman dan fitnah tu Dajjal. Misarini, faham Ustazah, terima kasih atas perkongsian ilmu yang sangat powerful. Alhamdulillah, insya-Allah Ustazah faham. Ustazah, ubat ini ikhtiar. Terima kasih di atas feedback yang diberikan. Saya yang penyampai memang seronok kalau baca feedback yang soalannya anda faham, anda boleh terima, anda boleh relate dengan keadaan masing-masing. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Terima kasih sudi menuliskan. Betul sangat Ustazah, yang pertama kita kena yakin dengan Al-Quran. Saya baru melalui baby menangis seperti nampak sesuatu. Saya baca Al-Quran, sambung surah, Alhamdulillah anak saya senyap. Benar. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada yang tulis ni, sekejap, comel je. Tulisan ni macam, saya selalu follow Ustazah live, baru perasan belum follow. Dan follow. Okay, terima kasih. Ya, sebelum ni maksudnya belum jadi follower. Okey. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah dengan kisahnya. Sama-sama kasih. Terima kasih. Hari ni 800,000. Kita tunggu 1 million di TikTok. Dan sahabat-sahabat di FB, terima kasih yang bagi star 2,000 lebih, dekat 3,000. Itu satu infak tuan-puan sekalian. Semoga ilmu yang dikongsikan bermanfaat. Hari ni macam lebih kepada motivasi, inspirasi, kekuatan. Kita tak masuk lagi topik kita. Minta maaf ya. Macam itulah kadang-kadang. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, kita akhirkan majlis ilmu kita dengan sama-sama membaca 10 ayat terawal dan 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. Masya Allah. Baca sama-sama ya. Semua ready? Ready? Baca sama-sama 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi. Subhanallah, ini adalah wasiat Nabi kita. Kita tahu kan, Nabi memang wasiatkan kita bacalah 10 ayat terawal, beramallah, hafallah. Allah akan melindungimu daripada gangguan, tipu daya, godaan-godaan akhir zaman dan juga fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tu sebesar-besar fitnah. Jika fitnah Dajjal Allah lindungi, maka segala fitnah kecil Dajjal Allah akan lindungi kita. Samalah juga dengan 10 ayat terakhir. Ready ya? Siapa sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami ya Allah daripada sisimu rahmatmu. Wahai lana min amrina, sempurnakanlah dalam setiap urusan kami ya Allah. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Itu doa Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10. Saya selalu detailkan, saya selalu syarah dah kelebihan doa ni. Amalkanlah setiap hari insya-Allah. Seterusnya 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Terima kasih, belum berganjak lagi. 4,000 di TikTok. 4,000 di TikTok tadi, dekat FB dekat 4,000, 8,000, hampir 9,000 lah yang hadir.
pada hari ini. Terima kasih ya. Subhanallah, seterusnya kita baca 10 ayat terakhir. Kalau anda tak boleh baca, anda tak hafal, anda tak ingat, anda tak lacak, dengar pun dapat pahala. InsyaAllah mendengar sahaja pun ada kesannya. Masya Allah, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, Ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan sekalian alam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang dikasih, yang disayang. Bertemu lagi pada pagi besok dan kuliah pagi jam 7. Okey, seperti biasa penghujung ada iklan sikit. Tuan-puan nampak tak kerusi yang saya duduk? Kerusi ni, Masya Allah. Makasih ya. Luqman, semua dah siap Alhamdulillah. Abi mana Abi? Kat bawah. Nampak tak kerusi yang saya duduk ni? Kerusi ni kan cantik tak? Cantik. Dan ramai juga yang tak tahu, sebenarnya kerusi ni daripada kilang kami sendiri. Namanya Deluxe. Kepada tim yang masih ada, boleh ya tuliskan di ruangan komen, mungkin phone number ke apa. Tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan tengok, ini Chesapeake ya. Chesapeake Deluxe. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, ada bantal,
Tapi ada bantal yang ditulis Deluxe nama saya. Okey, tuan-puan sekalian, ini salah satu produk. Ada berpuluh ataupun beratus produk. Sofa. Sama lah juga dengan yang kalau anda tengok yang dekat situ tu, ialah ada 3-seater, ada 2-seater, ada beratus pilihan warna dan ada banyak pilihan fabric, dan anda boleh custom. Anda boleh hubungi kami. Saya selit-selit lah ni iklan ya, sebab ramai yang tak tahu bahawa kami ada kilang perabot. Kilang ni dah nak masuk 2 tahun lah. Nak masuk 2 tahun. Deluxe. Baru lagi. Harganya, kalau ini adalah wheelchair high back, tuan-puan sekalian, saya tak pastilah harga, saya tak ingat harga. Saya tengok berapa ratus. Saya tak ingat berapa ratus. Tuan-puan boleh buat comparison dengan kualiti yang sama, material yang sama. Wheelchair ni boleh jadi 1,000, boleh jadi 2,000 satu biji, 3,000 satu biji. Wheelchair ni dia ada karakter, strong karakter bila ada di ruang tamu. Maksudnya contohlah dia boleh digabungkan dengan sofa-sofa yang lain yang dah ada dekat rumah. Dia ada 2 biji wheelchair, dia menyelahkan seluruh isi ruang rumah tu. Strong character tu macam mana? Dia sangat berpengaruh. Macam tu lah. Perabot-perabot ni kalau kita perasan, kita tengok sekilas rumah orang ataupun rumah kita, mesti ada yang sangat strong karakter, yang mata kita memang akan tertarik ke situ, akan nampak terus. Kalau di antara sofa yang very strong karakter adalah wheelchair ni, seorang je duduk. Sebab itu harga dia hampir sama dengan yang 2-seater, 3-seater. Sebab cara nak buat pun sangat payah, ketelitian. Tuan-puan sekalian, Deluxe ini adalah jenama by UAH, saya sendiri yang mengasaskan founder. Kilang tu daripada kosong, daripada tak ada tapak sampai ada tapak, daripada tak ada mesin, daripada tak ada pekerja, sampailah semua design dan sebagainya. Alhamdulillah, doakanlah. Walaupun kita bertahan cukup makan je setiap bulan, lepas bayar gaji dengan sewa kilang. Cukup makan, tak ada simpanan, kami tetap bertahan sebab kami cuba satu perniagaan yang jarang dicuburi oleh peniaga Muslim. Sebab ramai yang jual perabot, kedai perabot Muslim, tapi tak ramai yang ada kilang. So kami cuba belajar set up kilang daripada kosong, sampailah dah nak masuk 2 tahun tuan-puan sekalian. So siapa yang nak set meja makan, siapa yang nak set bilik tidur, katil-katil anak, semua tu boleh custom, bagi gambar kita boleh buat. Ataupun saya tak tahu ni, tim tak ada komen ni. Sebenarnya tim ada hadir tak ni? Sian saya, hari ni tim cuti. So diorang ada like online ke tak, saya tak pastilah diorang ni ada online ke tak. Sebab saya harap tim boleh respon. Saya rasa sepatutnya tim Deluxe gembiralah sebab saya share ni. Sebab ramai juga, saya sorry lah sebab ada yang tanya, cantik kursi Ustazah. Jadi tuan-puan sekalian, contoh kursi meja makan ada tu, bukan sebab kita guna untuk saya selalu kursi meja makan. Okey. Lepas tu, yes, kami memang serius business serius, bukan business yang bukan besar pun. Kita cuba berniaga betul-betul lah, sungguh-sungguh. Tuan-puan sekalian, ada yang tanya pasal frame atas ni. Daripada hari pertama saya buat live, kalau siapa yang nak frame ni kami tak buat, tapi kami boleh tolong. Sebab ramai sangat dah tanya. Frame tu kalau anda boleh tengok, cantik kan? Dia ada 3 masjid yang digabungkan dan ia kayu. Sebenarnya keistimewaan frame mata kepala saya ni, dia bukan lukisan, dia bukan kertas. Kalau anda nampak, dia cermin luksina tau. Encik, saya iklan Deluxe, encik tahu. Tapi tim tak ada komen. Saya iklan sofa ni, beria-ria. Tim ada tak yang online sama-sama? Ada. Okey. Subhanallah. Dah ada komen. Tuan-puan sekalian, ada yang tanya shipping tak ke Sabah Sarawak? Kita boleh usahakan. Ke Singapura, ya, kita buat shipping ke Singapura. Ke Brunei, kita buat shipping ke Brunei. Tapi makan masa lah. Dan dia ada cost shipping lah. Sabah Sarawak pun. Sila hubungi nombor telefon. Frame ni macam ni. Saya nak buka jap. Saya jumpa frame ni sebenarnya, tak apalah saya tak buka. Frame ni, kalau saya sentuh ni tanpa sekalian, dia adalah potongan kayu. Ini, saya boleh sentuh ni. Dia panggil kayu ke apa, tapi rasa macam kayu lah. Kayu, faham Dia bukan lukisan.
Dia bukan kertas hitam ni. Ini kaca lah. Ini kaca. Tapi ini adalah kayu. Maksudnya memang dia dipotong. Ini Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Haram. Ini Masjidil Nabawi. Nampak tak? Cantik kan? Saya jumpa hari tu, masa dekat satu kedai tu, terus jatuh cinta. Saya kata, ya Allah, cantiknya gabung 3 masjid. Saya tengok kat dinding dah cantik. Bila saya pegang, saya kata, wow, ini ukiran, bukan gambar. Bila tengok depan, bila pegang, jadi dia timbul macam ni. Deluxe, saya minta Deluxe berhubung dengan pembekal ni. Kita boleh tolong uruskan siapa-siapa yang nak frame ni. Siapa yang nak frame ni, kita bantu uruskan pembelian. Macam tu. Saya dah minta hari tu sebab dah ramai yang tanya. Saya dah minta dengan tim, cuba hubungi kedai yang saya sendiri pergi kedai tu. Kedai orang Melayu Islam kita. Memang diusahakan sendiri. Jadi saya tanya hari tu, kalau saya ni kalau buat live letak atas kepala ni, ramai orang tanya, bolehkah kita tempah? Dijawab, kita boleh bincang Ustazah. Tu je. Saya tak ingat hari tu kita beli berapa, dalam 100 lebih lah, 100 lebih. Saya tak ingat 100 lah berapa, ke bawah. Jadi kita boleh uruskan. Anda boleh hubungi nombor telefon Deluxe juga. Cantik kan? Ya, betul, cantik. Macam mana nak order? Ya, kita jual lah ni, kita bantu. Kita jual harga yang sama kat kedai tu. Kita bantu. Kalau kami ambil untung sikit, kos pengurusan lah. Kos pengurusan, mungkin tim kami akan uruskan. Sebab kedai tu tak nak uruskan, contoh sebab kita yang ambil order kan. Jadi kita kos pekerja lah yang uruskan semua tu. Jadi harap memanglah kita tolong pemudahkan hajat. Sebab saya tak jumpa kat mana-mana. Rupanya kedai tu dia custom made. Dia kata memang dia tempah khas. Dia bukan beli bandel banyak, dia tempah. Gitu. Okey. Nombor telefon Deluxe. Dia orang tanya nombor telefon Deluxe untuk hubungi. Kita letakkan frame ni di bawah Deluxe. Deluxe jadikan ini satu sumber pendapatan anda lah. Bolehlah tampung keperluan Deluxe. Okey. Encik, nombor telefon Deluxe. Dalam proses. Ya, memang macam 3D, cantik sangat. Yes. Mungkin kedai perlukan masa untuk sediakan bahan macam kayu. Betul, dia kata okey, nombor telefon ambil je dulu. Frame tu saya cakap, ya, dah 100 lebih. Saya bukan meremehkan je. Saya cakap je 100 lebih tu mahal. Dia macam ni, kalau gambar, betul lah kita boleh 20-30. Itu kayu yang diukir. Maksudnya, nampak tak halus-halus tu? Memang ada batang kayu, halus. Kalau encik suami boleh tolong cabutkan. Okey. Ya, nombor telefon dia lah 011578200270. PIN nombor telefon 0. Okey, kalau anda nampak ni, tengok kalau kat belakang dia nampaklah kayu dia tu, nampak tak? Belakang nampak kayu dia tu. Itulah kayu dia. Dia panggil, ini kayu apa encik lah? Encik suami kayu apa? Plywood plywood. So, sebenarnya susah kan? Nak bagi saya lah, seperti dia orang buat dengan teliti. Jadi, okey, sekejap encik, nak tunjuk depan. Gitulah. Cantik kan? Dia jadi timbul lah, nampak? 3D, saya buat gitu baru tuan-puan nampak. Gitu. Jadi, memang dia kenalah dengan Deluxe. Ini interior designer lah. Siapa yang nak, boleh hubungi nombor telefon tu. Kita akan usahakan dengan kedai. Nombor telefon, anak saya tegur tadi, cakap cantik sangat. Itu anak baru umur 5 tahun. Bagusnya. Dia kata, anak dia umur 5 tahun boleh tegur. Cantiknya frame atas. Bijak budak-budak kan. Umur 5 tahun per tahun menilai satu seni. Ya. Dan dia bukan kaca, dia plastik kaca. Dia punya frame tu plastik kaca. Maksudnya, sebab bila saya buat macam ni, dia bunyi macam plastik. Tapi plastik level kaca tu. Macam tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamatlah plastik kaca. Gitu. Sebab risau kan kalau kaca. Maksudnya plastik ala-ala kaca tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Nombor telefon dah dikongsikan. Boleh hubungi Deluxe yang akan uruskan. Sampailah ke rumah dengan selamat. Semua tu perlukan kos, perlukan masa.
InsyaAllah sampai sebelum Ramadan. Kita usahakan sampai sebelum Ramadan. Tapi kilang yang buat tu kena tengok juga. Saya rasa dia makan masa juga nak siap. Sebab dia kayu. Alhamdulillah. Ramai yang suka. Ramai akli. Ramai yang suka rupanya. Alhamdulillah. Okey. Sama juga dengan atas tu. Nak saya cabut ke? Sebenarnya saya beli kedai yang sama. Allah Muhammad tu dekat atas tu. Samalah. Itu kayu. Kayu yang dia potong dan dia tampal dekat cermin tu. Dekat kaca plastik tu. Dia panggil apa? Akrilik. Dekat akrilik tu. Samalah tu. Terus saya beli pasangan Allah Muhammad tu. Dan saya lah frame terakhir dekat kedai tu. Semua saya ambil. Saya ambil yang display. Dia kata ni last Ustazah. Macam tu. Mungkin ada yang samalah tu. Semua tu potongan kayu. Cantik kan? Kalau saya cabut tuan-puan, saya boleh sentuh lah ni. Saya boleh sentuh. Memang dia ya Allah. Hebat kan? Sebab perkataan ni halus tu. Hebat sekali. Masya Allah. Itulah seni. Ada yang tanya pasal sofa deluxe. Tuan pastikan kita beri memang harga istimewa. Saya tunjuk ni. Encik suami. Jom alih kejap dekat warna hijau tu. Oh, ini warna kegemaran saya. Ini dekat studio, dekat rumah ni. Ini tempat-tempat kita kuliah. So, biasalah lepas kuliah kita cari rezeki. Kita kuliah pun, kita setiap pagi percuma kan. Subhanallah. Cik, tolong alih ni jap. Tolong alihkan ni jap. Sorry ya, sebab saya nak suruh nampak. Okey. Tak apa, tak pusing pun. Nampak kan? Cantik kan? Oh, itu encik pusing. Okey, tuan-puan sekalian, kalau tengok ni kemasan ini bantal. Betul lah, kalau terbalikkan baru kita boleh pergi dekat sikit. Tak apa, saya nak cerita dulu. Ini antara the best seller, duduk selesa. Kita punya sponge, Hayden Sitting Sponge, itu adalah high quality sponge yang orang jual tilam yang harga ribu-ribu mahal-mahal tu, yang mana melompat kat sebelah, air letak sini, air tak tumpah. Itulah dia. Lepas tu tuan-puan sekalian, kita gunakan kayu meranti merah. Itu antara high quality kayu dalam pembinaan sofa. Dan kita ada waranti 5 tahun untuk rangka sofa. Maksudnya rangka kayu. Kalau kayu tu patah ke, kayu yang patah, jadi kita ada waranti 5 tahun. Kenapa kita boleh berani bagi 5 tahun? Oh, kenapa saya ingat yang ni? Tadi ada adjust saya. Kenapa kita berani bagi 5 tahun? Sebab kita guna barang yang high quality. Sebab tu kita kata, dengan kualiti yang sama, kita dapati mungkin harga yang berbeza lah. Mungkin contoh sofa ni, dengan kualiti yang sama, anda perlu harga dalam 3,000, 4,000 contoh. Tapi kami, kalau yang ini 1,000 lebih. Ke tak sampai 1,000 saya tak ingat pasal harga. Sebab banyak sangat design, banyak sangat ni. Jadi tuan-puan, memang ada je isu. Of course lah, dalam proses ada isu yang tercabut diamond. Adalah isu-isu dalam banyak-banyak customer yang kita hantar. Tapi kami segerakan proses baik pulih. Encik, tolong jap. Kita segerakan. Sebab kalau tengok depan ni, dia sengit tau dia. Tak ni. Apa tu? Saya rasa kena pusing. Kita pusing Kita pusing sama-sama. Kita tunjuk sikit. Tapi tim kita cepat segera baik pulih. Bahkan ada banyak situasi kita ganti sofa yang baru. Walaupun jauh kita buat baik pulih. Tuan-puan bayangkan beginilah. Kalau kita beli online yang kita tak tahu sumber, contoh daripada negara-negara luar, sofa tu sampai ke rumah kita, kalau rosak ke, patah ke, tercabut ke, kita memang tak boleh nak buat aduan. Maksud kita tak boleh sekian-sekian. Dia soalnya pakai buang. Minta maaf ya. Istilahnya pakai lepas tu rosak terpaksa buang. Macam tu. Kalau baiki pun banyak lagi kos dia. Jadi ini salah satulah design tadi tu wheelchair warna. Ini hijau yang sangat cantik kan. Ramai yang suka juga warna hijau ni. Kalau macam contoh kursi makan. Encik tolong ambil jap tu. Sorry ya.
InsyaAllah ada harga istimewa sempena nak tu kursi warna biru tu lah. Harga istimewa sempena kita nak menyambut Aidil Fitri. Tak apalah Ustazah ni puasa belum lagi dah nak raya. Sebab benda-benda macam ni kena tempah awal. Ini contoh kerusi meja makan. Tapi saya gunakan untuk tempat duduk sebab selesa. Saya kuliah saya suka duduk atas ni. Ini contoh, boleh pusing. Sebab ada orang mungkin nak cari meja makan. Kalau katil tu saya nak tunjuk, nantilah satu hari saya tunjuk contoh katil. Sebab kami kat rumah anak pun kami memang guna yang kita buat lah. Maksud saya yang design kita. Nampak Ini macam-macam lah. Tapi saya selesa duduk sebab saya tak lengah walaupun saya duduk lama. Walaupun saya duduk lama, tak lengah. Saya duduk lama-lama sebab apa? Sponge yang kita gunakan yang saya sebut tadi, high density sponge tu, sponge yang dia bukan tenggelam. Yang kita lengah bila kita duduk atas sofa, yang bila duduk tenggelam. Tapi bila dia statik, tapi dia tetap lembut dan statik, dia tak buatkan kita tenggelam. Postur badan kita tetap. So, saya duduk 2 jam, 3 jam. Sebelum ini, memang ramai yang bagi hadiah kerusi macam kursi gaming tu kan, macam belakang. Tapi saya duduk, saya rasa panas. Minta maaf lah saya rasa panas sebab mungkin fabrik. Tapi mungkin sebab kulit. Saya jadi panas, saya tak selesa. Kursi ni juga akhirnya. Sebab high density sponge tu, why digunakan untuk tilam-tilam yang berkualiti tinggi. Kita tidur pun sedap badan kita. Tilam ni kalau tenggelam, kita punya tulang tu jadi tak ningan. Jadi kita bangun tidur lengah-lengah badan. Jadi bila kita tidur, dia tak keras tetapi dia tetap postur badan kita elok. Samalah juga. Sebab itu kualiti yang kita gunakan daripada sponge, daripada jahitan sampai ke diamond, sampai ke kayu. That's why kita boleh bagi jaminan 5 tahun warranty. Maksud kami lah tanggung kerugian jika ada apa-apa kerosakan berlaku. Kita pergi baik pulih. Walaupun ke Terengganu, Kelantan, tim kita pergi turun kalau ada isu. Macam tu. It's not easy. Kadang tu tak ada untung atas satu sofa bila berlaku kerosakan. Kita tak boleh elak juga sebab yang buat bukan mesin. Tangan-tangan manusia yang buat. Kalau tuan-puan tengok ni, contoh kita pusing. Encik pusingkan yang tu. Ni contoh. Anda boleh tengok ni. Sorry lah buat elang sikit sambil-sambil. Ini kita boleh tukar kalau nak. Contohlah kemasan tepi ni tak suka warna emas. Kita boleh pilih warna silver. Kalau diamond ni, ada orang tak suka diamond. Dia nak kosong. Dia nak butang balut. Jadi kita akan guna butang balut yang sama warna. Ada orang tak suka diamond ni, dia suka butang balut. Okey. Ada pula yang kata, Ustazah, saya gelilah tengok butang-butang. Saya nak licin je pun boleh. Kita buat modern design lah. Maksudnya tak ada butang-butang. Susahlah ada butang-butang tu. Anak saya selalu korek-korek ni tercabut. Nanti tempat berhimpun debu. Tetapi tuan-puan sekalian, sebenarnya bergantung pada fabrik. Fabrik yang kita gunakan ni, walaupun dah lama saya guna, tak ada. Maksudnya ada jenis fabrik, dia tidak lekat debu. Itulah fabrik kita. Kain kita tak lekat debu. Jadi, kalau tengok, pada dah lama ni, tak ada debu kan. Bukannya saya rajin nak ngelap-ngelap. Tapi ada jenis fabrik yang sekejap je nampak, dia tangkap debu. Ini debu dia singgah lalu. Dia teruskan perjalanan dia. Debu lalu, dia berlalu. Dia tidak, dia R&R je kot. Kalau yang tangkap debu tu, yang debu mengambil keputusan untuk berumah tangga di situ, untuk membina kehidupannya. Yang tu jenis kain yang tangkap debu, tuan-puan sekalian. Kalau yang ni tak, dia benarkan singgah lalu je. Gitu. Kau main lagi kan? Debu-debu, kehidupan debu. Okey, tuan-puan sekalian, ini salah satu sahaja. Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih atas yang dah support Deluxe. Anda boleh pergi dekat page kita. Website ada juga. Website ada. Di sana anda akan boleh lihat beratus pilihan. Design, warna, fabric. Kita boleh bincang. Ada orang dia ada cita rasa dia. Semua gambar kita bagi dia tak suka. Semua yang design kita ada tak suka. Lepas tu kita kata, puan boleh custom. Puan boleh cari gambar dalam Pinterest. Anda boleh bagilah, kita boleh buat. Sebab kita kilang, kita boleh ikut kehendak pelanggan. Gitu ceritanya. Okey.
Macam dah hari ni meniaga pula, meniaga frame, meniaga sofa gitu. Kami memang berniaga, tapi dakwah tetap nombor satu. Perniagaan adalah satu enjin untuk gerak kerja dakwah. Sebab tim kita ramai 200 lebih, macam-macam fungsi tim, dan memang itu antara perjuangan Nabi sendiri. Nabi juga peniaga, dan juga para sahabat yang kuat kiri kanan Nabi juga ada seorang peniaga. Jadi bila kami melihat untuk pergi jauh dalam dunia dakwah, untuk pergi lebih lama dan pergi lebih luas, pergi lebih jauh, lebih luas dan lebih lama, maka kita perlu ada kekuatan ekonomi yang bukan kita bergantung pada pihak luar. That's why kami mencabar diri kami untuk bina kilang. Kita bukan hanya beli dengan orang kedua, ketiga, kita jadi orang yang terakhir untuk ni. Tak, kita bermula daripada kosong. Beli, cari tapak kilang, beli mesin, cari pekerja, dan kita lalui banyak proses jatuh bangun, salah silap, baiki sehinggalah hari ini. Jadi terima kasih yang support Deluxe by UEH, Ustazah Asma Harun. Cari Deluxe Malaysia, ada page, ada FB dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.